buat exercise So saya nak you, okay, kita sambung, kita buat exercise. Saya nak you buka soalan question 2. Question 2, past years Okay. Past years question 2. ECS 258 September 2015. So jom kita buat. Okay. Okay. So macam mana nak start buat So tadi ada step-step dia tu, procedure analysis tu kan, dalam procedure analysis kan. So step number 1, kita kira stiffness factor. Boleh nampak Dia share. Ni soalan nombor, okay, kita tengok dulu soalan dia nak apa. So soalan, dia kata fix dekat A, roller supported dekat B, C dan D. Okay, fix and moment. Okay, soalan pertama, bila you buat fix and moment je, you dah dapat dah 5 markah. Soalan kedua, you buat distribution factor je, you dah dapat 5 markah. So lagi 20 markah, you kena selesaikan moment distribution method. Okay, lepas tu you kena draw bending moment. Okay, cari end moment. End moment, each joint. Dah ada markah dah. Okay. So draw bending moment diagram, dapat markah lagi. And then compare worst percentage change bending moment if support A losses rotational facility. So dalam soalan ni saya akan selesaikan losses rotational case tadi kan, kita tengok case tadi kan. So saya akan selesaikan losses its rotational fixity dengan ada far and pin kat sini. Perasan kan ni ada far and far and roller. Okay, first bila you tengok soalan, dapat soalan, okay. Apa yang you perlu buat? Bila you lukis balik, okay, jangan salah lukis. Yang pertama. Okay, kita akan assume yang tengah-tengah ni. Okay, tulis you tulislah step awak sendiri. Kita akan assume yang tengah-tengah ni, join dia tu fix. Dia tuliskan tadi kan, dekat rules dekat intro pun ada. Saya suruh highlight tu. Ni saya assume dulu kat tengah-tengah. Ni katalah ni dekat B lah. Allah. Okay. Ni ambil masa sikit Tengah-tengah je tepi-tepi tak payah. Ni dekat tengah je. Kat join je. Okay. So bila you assume ni fix. So tengok balik dekat notes awak tadi. Sekejap mana tadi? Boleh? So tengok balik dekat notes tadi. Dia kata okay awak, stiffness kita nak buat stiffness factor tu. Dia kata bila fix nilai dia 4EI over L. Okay. So kita sharing ni pula. 4EL over L. Okay. So sekarang ni nilai yang ni adalah EI over L. Okay. So ni pun sama. So ni fix. So 4EI over L. Saya paste kat sini. Okay. Tapi yang sini adalah far and roller. So bila far and roller, nilai dia berapa? Berapa ini nak? Far and roller, far and pin berapa? Mana Nina ada ke kat situ?
Ada madam. Berapa nilainya Nina? EI over L ke? Berapa I? Berapa EI over L tu? Um, Tengok kat note tu. saya tak ada notes madam. Saya pun bawa buku balik. Allah. Nah, boleh, tak ada printer kat rumah? Tak ada. Okay. So 3 EI over L lah. So nanti kena tengok, boleh upload lah dalam Island saya punya notes. Oh, okay, baik madam. Nak habis dah, kena upload lah. Okay. So for EI over L, fix for EI over L, fix for EI over L. For N pin atau roller 3 EI over L. So first step, okay, tulis solution dia. Itu stiffness First step, kita cari stiffness. Stiffness factor. Ataupun member stiffness, tak kisahlah. K besar K besar. So, okay, saya tengok huruf dulu So ni huruf A, B. So, KAB sama dengan KBA. KAB sama dengan KBA. Tulis ikut je. KAB sama dengan KBA. Sama dengan tadi 4EI over L tadi. Stopkan saya pukul 12, 11.50 Saya lupa nanti. Okay, so 4EI over L. So tengok L ni length Length yang ni A ke B ni. EI pun you kena hati-hati. Sometimes EI ni dia bagi lain-lain. Maksudnya EI ni lain-lain sebab mungkin AB 2 EI, mungkin BC 1.5 EI, okay? Mungkin CD 3 EI. So hati-hati. So EI ni satu je nilai dia, maksudnya nilai dia satu je. Kalau dia kata ini AB adalah 2 EI, dekat EI ni dia tak 2 EI macam tu. Kalau lah. Tapi sebab satu EI, tengok soalan dia bagi tahu tak? Dia tak beritahu EI dia berbeza, dia tak beritahu. So semua samalah EI dia. So 4 EI bahagi length dia 5 meter. So 5 meter macam tu. So you nak kekalkan dia dalam bentuk pecahan tak ada masalah. You nak kira 4 bagi 5 pun tak ada masalah. Bagi 5 0.8 EI pun boleh. 0.8 EI pun boleh. Okay. So sambung. Buat KBC dengan KCD. Okay. Buatlah sekarang. Sama-sama. Yang tunggu saya kan. Okay. CD. Ambil tu salin lah. Kan. Buat EIOL. KBC nilai dia. You buat salin So for EI, L dia berbeza-beza. So tengok sini ni 5 meter, ni 4 meter. For EI bagi 4. So nilai dia EI lah, tinggal EI saja satu. So K, CB. So hati-hati, KCD dah tadi 3 EI over L. So 3 EI over L. 3 EI over L dia bukan 2 meter 4 meter lah. Okay, so 4 meter. So boleh je nak tulis 0.75 EI. Alright, ni step nombor 1 Step nombor 2 suruh buat apa? Distribution factor. Dia tak follow pun tak apa sebab ikut soalan final dia nak apa? Soalan pertama dia nak fix end moment lah. Tak jawab lagi soalan ni. Kita buat stiffness factor pula dulu Boleh je nak buat fix end moment dulu. Okay, tak apa.
Kalau ikut step ni, insyaAllah semua terjawab lah. Okay. Maksudnya jawab semua huruf boleh jawab. Step kedua, distribution factor. Kalau nak terus jawab FEM dia pun boleh. Okay, tak masalah. Distribution factor. So distribution factor, tengok balik tadi kat notes. Okay, tengok dekat notes distribution factor siapa yang tak ada buku, ada nota dalam island. Tak ada nota saya, nota lecture lain pun boleh. Okay, distribution factor. So rumus dia df equal to k divide by total k. Okay, total k ni saya tunjukkan macam mana nak buat. Laju ke? Okay, laju suruh slowkan sikit Tak, madam, okey je. Okay. Okay, distribution factor. Okay, rumus dia tadi df equal to k divide by total k. So sekarang kita buat df AB dulu. Ni setiap huruf kena buat AB, BA, BC, CB, CD, DC kena buat. So df AB dulu. Okay, df AB. So kita tengok huruf yang pertama. Huruf pertama adalah huruf A. So bila huruf A, K, A, B dulu. K, A, B. Sekejap K, A, B bahagi dengan, okay, saya nak tengok bahagi dengan apa. Total K, A. So tengok huruf yang pertama adalah huruf A tau. Huruf A. So kena duduk atas A. Sekejap saya nak cari orang dulu. Ada tak orang lady? Saya belajar guna orang Sekejap Okay, tinggi kat soalan kita tadi. Okay, kita tengok kat soalan kita tadi, kita duduk ada orang. So orang dia duduk dekat atas A. So cakap tadi K, distribution factor KAB. So dekat A dekat atas A. Dia nak buat macam mana, terpulang nak lukis ke, tak lukis ke, nak tengok je ke Saya nak letak orang atas ni. Ni orang saya. Okay, orang saya nak duduk atas huruf A ni. Ni huruf A. Okay, saya nak duduk kat atas huruf A. Boleh tak alih ke ni? Nampak. Okay ni. Orang saya nak duduk atas huruf A. Okay Okay, so bila atas huruf A, saya duduk atas huruf A Bila saya duduk atas huruf A, saya tengok kiri dan kanan saya. Okay. Tak kisahlah ni kanan, ni kiri kan. So bila kanan saya ni, saya lah, belah saya bukan yang orang ni. Ataupun kalau nak orang ni kanan dia, apa dia. Okay, so bila fix, okay, fix. So you kena letak dia, sekejap saya nak cari infinity. Ada tak Sekejap saya cari dulu. Dia punya logo tu. Infinity symbol.
Ni kena banyak nak kena faham method ni. Okay. Infinity. So bila jumpa fix, ujung dia sebelah ni tak ada apa-apa. So fix tau. Fix. Kalau bukan fix, contoh dekat huruf D ni, dia bukan fix. Siapa yang baru masuk? Okay, Iqbal. Apa lama sangat Iqbal? Nak tunggu masuk kelas. Okay. So kalau macam D ni, ujung dia bukan fix tau. Ni bukan fix kan sebab ni roller pin kan. So maksudnya dia bukan infinity. Dia zero. Letak dulu zero. Okay, contoh. Okay, kita tengok dulu rumus distribution factor. So distribution factor, rumus dia okay, KAB okay, tengok kiri dan kanan. Okay, so kiri dia tadi adalah infinity. So infinity macam nak tulis, ada tak dalam ni simbol saya ni? Saya nak cari simbol. Ada ke simbol infinity kat sini? Sorry saya tak prepare siap. Kat sini kot. Okay, saya carilah. Tak jumpa. Oh, tak jumpa lah, tak apa. Tak jumpa saya tulis dulu infinity. Nanti saya carilah. Campur bawah dia sebab formula dia tadi KAB divided by total K. Campur KAB. Apa tak faham nanti kita tengok yang huruf BA dulu yang ni mungkin awak tak faham. So, okay, tengok belah kiri dengan kanan. Ni campur So, mana-mana dekat huruf A ni, okay, AB, contoh sebelah dia. Contoh yang ni AB, sebelah sini infinity. So, infinity plus dengan KAB. So, tengok dekat atas ni KAB nilai awak berapa? 0.8 EI ataupun 4 EI over 5 lah. So, nilai dia ialah KAB, nilai dia tadi, kita tengok KAB nilai dia 0.8 EI. Kenapa lambat Iqbal? Sorry madam, baru perasan. Ingatlah. Ada 4 minggu lagi lepas 4 minggu tak apa boleh lihat. So KAB 0.8 EI. So yang tertinggal tu you tanyalah kawan awak. Okay. So bila 0.8 EI bahagi dengan infinity, berapakah nilai dia? Cuba you tekan kalkulator 0.8 bahagi dengan 9999999. Infinity lah tu kan contoh. So nilai awak akan dapat 0.000000 kan. So nilai dia equal to 0. Okay, tu AB BF, ada tak? Siapa nak tanya soalan ni tu? Apa tak faham yang tu? AB pula. Macam mana boleh ada infinity tu madam? Macam mana boleh ada infinity? Okay. Saya duduk dekat atas huruf A. So saya tengok kiri dan kanan saya. Okay, ni bila duduk atas A lah. Okay, jadi saya nak alih duduk atas huruf B pula. So bila tengok kanan saya infinity, belah kiri saya AB. So AB dah ada dah nilai KAB ni 0.8 EI. So bahagi dengan infinity. So apa-apa je bahagi dengan infinity equal to 0 lah. Sekarang saya nak alih dekat B pula.
Saya nak alih diri saya ni. Mana ni? Macam nak gerak dia. Okey, ni saya nak alih, saya nak duduk atas huruf B pula. Okey. Clear boleh nampak Saya duduk atas huruf B. So bila saya duduk atas huruf B, apa yang berkenaan dengan join B? BA dengan BC. Okey. So sekarang ni rumus saya jadi KBA. Nantilah saya tukar tu. Bahagi dengan KBA plus KBC. Okay, clear Tadi tak clear yang atas ni kan? Ini boleh nampak. InsyaAllah. So, saya tengok dekat KBA, nilai yang saya dapat atas ni. KBA saya 0.8. KBC saya 1 EI. So, 0.8 EI bagi KBA saya nilai dia sama 0.8 EI plus EI. So boleh tolong kirakan berapakah nilai EI saya, berapakah nilai distribution factor BA saya? Berapa? Satu nilai dia. 0.8 bahagi dengan 0.8. plus 1. 0.44 atau kalau you nak guna approximately 4 over 9. Oh, 0.44. Boleh Boleh. Atau EI dia hilang so 4/9 pun boleh. Madam, EI tu macam unknown dia ke apa? EI tu Tak macam kan? Okay, EI ni sebenarnya nilai okay, contoh EI ni AB ni dia guna contoh kat rumah awak ni guna kayu, yang ni guna steel, yang ni guna aluminium contoh. So nilai E tu modulus awak tu berbeza-beza ikut material. Oh. Ada soalan 2 EI ataupun saiz dia. Saiz pun boleh juga sebab you apa formula I? Apa formula I? Ingat tak? I equal to BH3 BH cube over 12. So maksudnya BH cube over 12. Itulah BH3 over 12 lah. So B tu nilai breadth, H tu nilai height. So maknanya itu adalah juga size. So boleh jadi size AB ni lebih besar daripada size BC. You katalah nak guna kolom dia tu ataupun rebar dia tu mungkin lebih besar kat AB. Kat BC mungkin kecil sikit. Okay. Itu pun boleh juga jadi. Dia boleh jadi jenis material dengan size. So that's why nanti soalan final dia boleh dibagi 2 EI, 3 EI, okay. So sekarang ni semua sama, constant. Okay. So semua sama, constant. So sekarang ni bila kita kira distribution factor dekat BA 0.44 atau 4/9, okay. Boleh, nak mana-mana pun boleh. Jawapan dua-dua betul tapi ada sikit lah beza. Okay, sekarang ni nak kena semua buat huruf BC, CB, CD, DC. Buat semua sekarang. Okay, 2 minit. Semua tulis sekarang. Buat Nak tengok you all ni buat ke? Ada satu je Adam je nampak. Yang lain semua close kan? Handphone jangan canggih. Tak boleh buka pula kamera kan? Okay, buat je. Dah siap bagi tahu.
Kalau saya siap, awak kena siap juga Saya buat record ni. InsyaAllah saya cubalah upload So, siapa tertinggal boleh tengok balik lah. Sorry, PCA pula PCD. Jangan tinggal satu step pun semuanya ada markah. Kalau perasan, bila DFAB, kita letak AB dulu kat atas. Baru kita tengok huruf A, bawah ni total A. Kalau DFBA, kita letak dulu KBA atas, lepas tu baru ni total huruf B. Apa-apa saja yang berkaitan dengan huruf B. Kalau tengok ni DFBC, kita letak KBC dulu atas. Ni total semua yang berkenaan dengan member B. Okay, so ni KCD. KCD. Ada kawan awak tanya macam mana nak pandai channel sini exercise ni macam matematik, kena buat exercise. Saya pun tak boleh nak tolong lah kalau you tak boleh buat exercise. Kalau you tak faham exercise, boleh tanya saya. InsyaAllah saya bantu. Okay. Ini dah siap? Dah? Fitriah, dah siap? Sudah on? Belum madam, belum. Okay. Confused dengan DFCD dengan DFCD sebab sama. Dia nampak sama tapi tak sama. Macam ni nak cakap. Value dia lain madam. Ikut formula lah. You kena hati-hati tengok. Hati-hati tengok dekat formula tu. You tengok dekat atas ni, you kena hati-hati dekat yang ni, nilai yang atas ni, yang you dah dapat awal ni. Okay, kena hati-hati kat situ. Madam, DFCD. CD. DFCD, so dia akan jadi KCD over dengan KCD tambah dengan KCB ke KBC? KCB dengan KBC sama kan? So, kalau saya letak KCB lah supaya saya tak confuse.
Oh, so kiranya kalau dia duduk dekat atas C, so dia punya bawah tu akan jadi KCD tambah dengan KCB macam tu. Ya betul. Dia duduk sini apa dan kiri dan kanan dia. Kadang-kadang ada tambah ni tau panjang. Contoh, ada soalan boleh tambah sini jadi photo frame ke kan. Dia ada KCB, CD dengan CE. So semua total huruf C tambahlah. Itu maksudnya total tu sebab total of K. Soalan dia. Apa yang berkaitan dengan member tu semua tambah je. Okay. Boleh je dia nak tambah tiba-tiba je photo frame bawah tu. Okay. Kalau dah siap beritahu jangan lama sangat. You all bukannya tak boleh buat. You all lama sangat buat. Dah madam, dah siap. Tu yang test tak cukup masa tu. Okay, dah siap. Kalau yang DC tu bahagi dengan kosong lah kan madam kan? KDC plus 0. Dengan 0. Tengok kiri dan kanan dia. Tu duduk atas ni tengok kanan dia KDC, kiri dia 0. Macam tu. Itu orang tu. So KDC bagi dengan KDC 1 lah. Macam tu. Dah siap. Okay, so kita check Dah siap, kita check. Kita tengok dekat ni AB tadi 0, BA, BFA, BA 4/9. Okay, 0.44 lah. Sebenarnya kalau perasan nilai ni tolak. Ni kan, ni 4/9, yang ni baki dia 5/9. Mesti nilai dia 1. Okay, so kalau ni 4/7, bawah ni 3/7. Kalau perasan kebiasaannya sebenarnya macam tu lah. Saya tak pasti ada tak yang tak macam tu. Okay, nanti kita tengok. Kita buat latihan nanti baru perasan nampak. So tengok dekat ni, dekat dia. Okay, BA 4/9, BC 5/9, CB 4/7, CD 3/7, DC 1. Okay, baru kita boleh masukkan nanti dalam table dia. Okay, apa tengok lagi step nombor seterusnya. Lepas distribution factor buat apa? Over nanti nak guna. So kita buat FEM. Okay, sekejap saya habiskan ni sikit. Yang lalang ni. Itu nanti masa buat kat table nanti. So sekarang kita buat step number 3. Kita cari FEM. So dekat FEM ni awak tulis sikit notes awak. FEM ni saya akan choose. Okay, choose dekat table tadi. Choose. Fix saja. Fix only. Maksudnya, maksud dah saya, kita tengok Saya awak buka kat notes awak tu. Okay. Kita tengok dekat table awak tadi. Okay. Kat sini, yang table banyak ni. Okay, yang saya kata abaikan yang sebelah kanan. Abaikan yang ni. Saya nak hafal yang ni je, fix. Ni fix lah, saya namakan ni fix. Yang ni fix dengan roller. So kita tengok table yang fix saja. Okay, boleh? Nanti waktu degree jangan kata salah lah kalau saya tak guna ni. Ada lecturer yang guna dua-dua, ada yang guna yang ni dan ni. Okay, so dua-dua cara betul, jawapan last nanti sama. Okay, so tapi saya nak guna choose yang fix only saja. So, okay. Mana tadi note saya? Okay. So, tengok dekat soalan. Okay, kat soalan ni. Okay, kita tengok. Fix saya nilai dia ni 10 kN per meter. Lepas tu ada UDL. So tengok formula apa nak guna? Boleh bacakan formula apa nak guna dekat UDL. Boleh buka kat buku awak ataupun notes awak tu. AB AB.
So ke kanan saya tukarlah gambar nanti. Okay, clockwise saya. Okay, nanti kalau you rajin you lukislah. Sebab dia tak ada markah pun lukis tu, tapi kalau lukis membantu. Okay, clockwise is positive. FEM ni B ke A clockwise FEM BA. So tulis FEM. Oh, sorry. Okay, FEM tulis terus. Saya tulis kat sini. FEM B ke A saya positif. So equal to positif WL squared over 12. Ini formula saya. Okay, so W saya nilai dia 10. Darab dengan L saya, panjang saya tadi 5 meter. Tengoklah kan, tengok balik kat soalan. Kuasa 2 bahagi dengan 12. Okay, cuba kira berapa positif nilai dia mestilah positif. So 10 kali 5 kuasa 2 bagi 12. 20.83. Unit dia sebab dia moment, so kilo. Jangan lupa tulis semua unit lah. You all ni tak rajin lah nak tulis unit kan. Rajin lah sikit. Okay. So settle FEMBA saya. Clockwise, positif. So kita tengok pula dekat kita punya A, B saya. Boleh je nak buat AB dulu, tak masalah. Okay, nanti ada tanya buat AB dulu boleh tak madam? So AB saya anti-clockwise. So bila anti-clockwise, negatif. So FEM AB saya negatif. Negatif. WL squared over 12. So nilai saya sama lah. Cuma nilai dia negatif. Ni ada negatif. Yang ni pun negatif. Okay. Boleh? Boleh. Okay, kita tengok pula dekat huruf lain pula. Huruf lain BC So BC tak ada apa-apa atas dia. Kalau tak ada apa-apa macam mana? Kalau tak ada apa-apa. Zero lah. Okay. So BC sama dengan FEM CB equal to, tulis juga walaupun dah tahu zero. 0 kilo Newton meter. Tak ada apa-apa Zero lah. Tapi kena tulis ni ada markah kapal paling banyak ni 2 markah sayang 2 markah. Okay, so tengok dekat huruf CD pula. Okay, CD nak alih ni orang ni. Okay, kita tengok dekat ni. Okay. Macam ni. Ini dah ada 4 meter. Ni huruf CD, so kita tengok pula dekat huruf CD. So CD, nak copy yang ni lah. Sini. Okay. Nanti boleh, kalau habis, kalau kita sempat ambil ni boleh try kat soalan lain Okay, so kita tengok huruf DC dulu clockwise dulu. So DC dekat tengah-tengah dia dekat center 2 meter 2 meter. So rumus apa nak guna? Kita tengok balik.
PL over 8. So kita tengok sekejap. PL over 8. So kita tengok dekat sini, dia tengah-tengah, huruf P dia tengah-tengah, so PL over 8. Okey, betul, pandai. So PL over 8, so positif lah clockwise is positive, PL over 8. PL over 8. Ada markah ni ada markah masukkan nilai ni, jangan terus je PL over 8 terus tulis berapa nilai. Kurang satu markah awak. P dia 20, L dia 4 meter bukan 2 meter. Sorry, 4 meter. PL over 8. Okey, berapa tu? 80 bagi 8, 10 lah. 10. Positif 10. Yang ni negatif lah, negatif PL over 8. Copy lah balik kan. Negatif kan dia je. Negatif, yang ni negatif 10. Okay, clear? Boleh? Rohani boleh Rohani? Ada tak kat situ? Okay. So dah habis lah kan? Kita dah habis CD, CB. So ni dah jawab soalan, sebenarnya soalan nombor 1 dia tanya find the fixed end moment, dapat 5 markah kat sini je. Sini dapat 5 markah. Ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 markah kat sini je. Okay? Itu untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2 dia nak calculate distribution factor 5 markah. So dekat distribution factor yang awak kira tadi dapat 5 markah. 1, 2, 3. Mana lagi 2 markah. Okay, adalah kerana dia kira tapi dapat 5 markah lah. Okay, macam tu. Alright, so okay next using moment distribution method. So kita nak start moment distribution method, sempat insyaAllah. Kalau table pun cukup insyaAllah. Okay, kita start So yang ni guna table guna table, saya nak guna Excel. Ayo buatlah table awak kan, tengok lukis table awak. Okay, saya nak guna Excel saya. Okay, first kotak yang pertama tulis join. Nampak tak? Buat huruf besar sikit lah 16 ke. Okay, kotak pertama join. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh sekali lah. Okay, kotak yang kedua member. Kotak yang ketiga distribution factor ataupun DF. Lepas tu kotak yang ketiga carry over. Ni CO ni carry over COF boleh, CO pun boleh. Sorry sekejap, member. Sorry. Salah, sorry. Member DF FEM. Okay, FEM dulu. FEM dulu. Lepas tu baru distribute. Ni distribute lah. Distribute. Ataupun distribute. Saya singkaskan distribute. Distribute, carry over. Okay, baru follow. Baru distribute, carry over. Berapa banyak? Nanti saya beritahu bila nak stop. Macam tu Okay, buat ni dulu. Ada last kali total moment. So nanti bila dah rasa sesuai baru kita buat total moment. So join. So tengok dekat gambar tadi. Okay, tengok kat gambar tadi ada join A, B, C dan D. Okay, so kita tengok join A, join B, join C dan D. Okay, kita ada AB, BA, BC, CB, CD, BC. Okay.
buat table awak. Okay, macam tu. Alright. Nampak tak? Besarkan sikit. Okay, macam tu ni saya nak mergekan. Lagi cantik sikit. Right. Okay, buat dulu. Dah siap beritahu? Okay, you tengah menggaris tu kan? Dah siap beritahu. Tak payah lama sangat kan? 2 minit okey kot? Okay. Okay, siapa yang dah siap boleh klik attendance Jangan lupa klik attendance selalu saya ingatkan. Nanti saya dah malam, saya nak update attendance. Barulah saya tanya siapa kan. Itu siapa? Syairah kot. Madam, kotak dia kena besar ke? Besar tu ikut tulisan awak. Kalau awak punya 20,8 awak tak muat, contoh tak muat, kenalah besarkan sikit. Kita kena kira dalam kotak tu ke tak? Tak ada. Ada nanti saya tunjuk untuk first je. Nanti yang lain-lain lain kali tak payah. Yang pertama ni je nak awak kena tahu macam nak kira. Okay. Baik. Bukan besar pun saya rasa dekat distribute ni nanti. Tak apa, mungkin boleh buat note, awak boleh buat note kat sebelah ni, nanti awak just kira je. Okay. 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 Boleh? Siti Khadijah, okay, boleh? Boleh, madam. Hakim Iman. Boleh. Okay, so kalau dah, okay, dekat DF ni masukkan nilai yang awak dapat tadi. DF ni masukkan nilai yang awak dapat tadi dekat sini Nilai yang awak dapat tadi, kita tengok balik. DF yang awak dapat tadi ni. Okay, yang panjang-panjang ni. 0, 4/9. Kan? Masukkan nilai ni. Masukkan dalam DF awak tadi. So, saya nak masukkan dulu. 0. DFBA saya 4/9. 4/9. Okay. Boleh? So dekat table tu nanti masukkan 0, 4/9.
5/9. Berapa tadi nilai dia? 4/7. Hati-hatilah tengok huruf CB, CD ni. CB 4/7. Kadang-kadang awak buat CD dulu. So hati-hati masukkan nilai dia. 4/7. 3/7. 1. Kalau guna Excel dia tolong kirakan terus. Okay, titik perpuluhan ni boleh letak 2 lah. Paling 3 ni boleh lah, tapi jangan terlampau panjang lah. Jangan sampai 4 atau 5 atau 6. Okay. So FEM ni pun tengok FEM yang awak dapat. FEM AB. Refer kat sini refer kat huruf ni. FEM AB awak berapa? Tak nak warna yang merah lah, nak warna hijau. So AB. Tengok balik FEM awak dapat tadi, awak tulis berapa. So ni hati-hati, tadi awak buat BA dulu kan. So tengok AB negatif. Negatif 20.83. 20.83. Saya nak 2 je lah titik perpuluhan. Tak nak banyak lah. Panjang sangat. Okay, BC. Sorry, yang ni tak tulis tadi BC. Tak tukar huruf. BC. CD. So, BC saya 0, 0. 0. 0. Kalau boleh saya nak sampai distribute dan CO ni sebelum kita habis kelas ataupun sampai moment. DC saya 10. Sorry, DC saya yang positif 10, yang ni yang negatif 10. Okay, so hati-hati yang negatif positif tu. BA saya positif, AB saya negatif. DC saya positif, CD saya negatif. Okay. So distribute ni. Boleh? Okay. Untuk yang distribute, first kita nak buat dia FEM AB times dengan negative 1. Lepas tu times dengan BFAB. Okay. FEMAB times dengan negative 1 times dengan BFAB. So follow lah. Okay, yang BA pula. BA ni dia unik sikit because of dia ada BA dan BC. So you kena totalkan dulu BA dan BC. Okay. So macam mana? Jom kita tengok Saya buat note sekejap. FEM total totalkan dulu FEM BA plus FEM BC baru you times dengan negative 1 and then times dengan BF masing-masing lah. Kalau ni dekat BA, so BF BA. Okay. So, kita totalkan dulu. Okay. BF. Totalkan dulu. Baru times dengan negative 1 and then times dengan BFBA. Okay.
Sini pula yang ni total yang ni jap. Notes dia salin notes ni. So yang mula-mula lah, nanti yang next you boleh tak tulis pun tak apa, untuk yang pertama kali je. So FEMBA plus FEMBC times dengan negative 1 times dengan DF BC, sebab ni satu kolom dengan BC, so times dengan DF BC. Alright. Alright, so follow lah CB, CD. Okay, so bila ada dua member, ada dua BA, BC ni, member dia ada member BA dan member BC, so you kena total dulu. FEM ni totalkan dulu times dengan negative 1 baru kali dengan DF masing-masing dekat kolom masing-masing. So yang CD ni samalah. Okay, total dulu. Total yang ni CB plus CB times dengan negative 1 times dengan CB. Sini dia alone senang lah. So dia saja seorang je. So times dengan negative 1 times dengan BC. So kena times dengan negative 1 untuk neutralkan dia. So carry over ni, so refer balik dekat gambar. Okay. So yang fix to fix 0.5. Okay, ni far and fix dia 0.5. So bila duduk kat A ni, pandang, tengok dia fix sebab kita assume ni fix Sorry, ni tergerak. Okay, so kita dah assume ni fix. So setengah. Sorry, ni yang tergerak. Okay. So kita dah assume tadi tengah-tengah B ni fix. So fix ke fix to fix, maksudnya ke fix. Daripada ni ke fix 0.5. Okay. So kalau ke fix pun 0.5. So nilai dia 0.5 lah. Ni kita refer tadi dekat, kita refer dekat sini tadi. Tadi saya dah tunjukkan. Okay, ke fix carry over dia 0.5. So tengok balik yang carry over tu. So samalah ni dekat tengah, B ke C ni pun 0.5, ni pun 0.5. So tengok dekat C dan D ni. Okay, two far end roller ataupun far end pin. Okay, kalau ada pin lah kat sini 0, carry over dia 0. Ni carry over lah. Carry over carry over factor dia. So carry over je pun boleh atau carry over. Okay. So two roller 0, tapi two fix ni 0.5. Okay. So saya dah colorkan yang red color ni 0.5, yang green ni 0. Times dengan 0 lah. So nanti kita tengok times dia macam mana So saya copy balik. Arrow ni tak perlu buat, tapi kalau buat dia membantulah. Okay. So kat sini samalah ni setengah-setengah. Right. So ni tadi hijau yang ni green color. Okay.
So macam mana kita tengok ni 0,5 so ni bagi 2 lah nilai dia. Senang dah. Okay. Nilai ni bagi 2. Okay, ni pula nilai yang ni bagi 2. Okay. Ini pun bagi 2. Nilai yang ni sebab tu ada anak panah tu. Nilai mana yang nak di carry over? Nama dia carry over. CO ni carry over lah. DIST ni distribute. So yang ni bagi setengah bagi 2. Tapi yang ni, okay, yang warna green color ni tadi times dengan 0. So nilai yang ni times dengan 0. Okay, so follow lah, distribute, next distribute, follow yang ni. Okay, so follow, maknanya start dengan carry over. So maknanya macam ni. Nilai yang ni so follow yang ni. So start. Okay, sekejap saya copy. Sekejap. Notes dia. Okay, untuk yang next distribute ni start dengan carry over ni. So carry over bukan start dengan distribute ni So carry over AB times dengan negative 1 times dengan EF AB. Okay. So carry over dia negative times dengan negative 1 times dengan BF dia. So yang ni pula distribute, next distribute dekat BA ni So bila ada BA dan BC so kena total dulu. So totalkan dulu. Total CO carry over BA plus carry over BC times dengan negative 1 times dengan distribute, kalau dekat BA distribute BA. A over plus times dengan negative 1 dengan BA. So ni follow lah Yang ni campur dulu dengan BC times dengan negative 1 times dengan MBC. Macam tu. Okay, ni pula. Dengan CB, BF, CB. So jangan salah tekan calculator lah nilai-nilai ni. Dan berhati-hati. Times dengan negative 1 times dengan right. So carry over seterusnya sambunglah ambil yang ni. Okay, sampai bila? So sambung jap saya tunjuk jap sampai bila. So ni carry over nanti follow je. So ni kita bawa.
Sini. Carry over. So nak warna ni tak ada markah, tapi kalau buat dia supaya tak keliru lah. Nak di carry over tu kat mana. Okay. Buat dia sampai last dia mesti ending dengan distribute. Okay, mesti ending dengan distribute. Dia stop dia. Stop lah. Sekejap stop lah Okay. Okay, kita tengok sampai. You kena buat note sikit. Mesti ending dengan distribute. Okay, end with distribute. Jangan ending dengan CO. Okay, tak kisahlah you nak buat berapa banyak pun, tapi nak iterate berapa banyak pun, tapi mesti ending dengan distribute. Jangan ending dengan CO. Selepas distribute baru kita buat total moment. Okay. So ending with distribute. So ending with distribute mesti nilai dia tu, nilai distribute yang last ni mesti approximately 0. Okay, contoh dia. Okay, nilai dia tu mestilah either 0.5 pun boleh ending ataupun dah 0.001 pun okay. Okay, kalau 0.2 pun boleh, tak ada masalah. Okay, mesti lebih kurang 0 lah. Okay. Baru boleh stop. So kalau ada satu lagi nilai dia ada 2 atau 5, so tak boleh stop lagi. So kena approximately 0. Okay, total moment. Okay, kejap Total moment mestilah kita mesti, okay saya buat note sikit. Total moment mestilah total daripada start from FEM until last distribute. Okay, jawapan saya ada 4 kali distribute. So jawapan saya ada saya punya jawapan ada 4 kali distribute. Distribute pertama, distribute kedua, 3 dan keempat. So nak buat sampai 5 pun boleh, tak ada masalah. Tapi jawapan dia lebih accurate lah. Tapi nearest lah jawapan dia tu. Okay. So kalau 4 ni dah okey dah jawapan dia. So total moment mestilah start daripada FEM. So start daripada FEM ni So start daripada FEM ni, campur yang ni, campur CO, campur semua. Campur distribute, campur yang ni, campur yang ni. So you tekanlah calculator hati-hati. Okay, itu total moment. Tapi kena habiskan lah ni, CO dengan distribute ni. Okay. So kena totalkan. Nanti nilai dia ni, ujung ni, nilai dia approximately nearest dengan total moment yang sebenar. Okay, saya nak you sambung carry over dengan distribute ni sampai last distribute ni, and then baru you totalkan berapa total moment ni. Bukan nilai ni So kena habiskan dulu CO, carry over dulu, distribute, CO dan distribute. Okay, so next class saya nak tengok berapa nilai CO distribute awak yang ni. Apa awak dapat total moment dia. Okay, so habis kat sini je. So next class saya nak tengok berapa nilai total moment. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
Okay, so nanti you dapat table awak, ini nilai jawapan awak adalah ni. So last kali nanti you dapat momen dekat A, negatif 26.78. Momen dekat B, A, 8.83. Ini negatif 8.83. Positif 5.38, negatif 5.38. Dekat D equal to 0. So saya nak copy jawapan ni. Saya paste dekat dalam saya punya word ni. Okay, jawapan saya tadi. Okay. So, kalau tengok dekat student selalu confuse bila nak guna fix. Bila yang kita nak guna nak follow the diagram. So, saya ada buat sini sikit notes. You boleh buat sikit notes. Bila nak guna follow diagram, you follow time stiffness vector, kita tengok diagram. Okay. Dengan table masa carry over ni kita follow diagram punya. Okay. So fix ni hanya guna waktu kita kira FEM sahaja. Alright. So dah siap. So next kita tengok dekat soalan ni. Okay. Tadi you dah fix and moment you dah dapat 5 markah. DF you dah dapat 5 markah. And then analyze end moment yang ni lah. End moment at each joint ni jawapan dia. So dapat markah lah. Kalau betul semua ni dapat markah ini . So step ni ada markah lah. Analyze end moment. So next soalan dia nak draw its bending moment diagram. So actually ada dua cara untuk buat bending moment diagram. Okay, satu area method, satu lagi cara yang konvensional lah. Yang biasa kita pernah buat sebelum ni lah. Cara macam mana buat bending moment diagram. So sekarang ni saya nak tunjuk yang area method dulu. Okay. So draw bending moment, saya nak guna area method. Okay. So untuk area method, first you kena cut dulu dekat awak punya soalan tu. Okay. Kita cut soalan kita ni. Cut. Okay, cut AB dulu. And then tadi you dah dapat moment kan dekat sini. Kita dapat moment dah kat sini. So negatif ni maksudnya anti-clockwise. Yang positif ni maksudnya clockwise. Maksud saya bila dia dah cut, ada 10 kN ada UDL ni, kopilah dengan length 5 meter ni. So hati-hati kira yang length 5 meter. So length 5 meter, so saya dah lukis dah balik semula. Okay, so 5 meter. So ni anti-clockwise. So bila you dah letak anti-clockwise, so jangan letak negatif lagi kat depan ni. Salah nanti kalau you letak negatif kat sini. Okay, so shape yang anti-clockwise ni itself dia dah menunjukkan yang ni adalah negatif. So ini positif 8.83, so ada UDL 10 kN. And then kalau tengok dekat sini kita just nak cari AY dan BY. Kalau tengok dekat sini ada AX kan sepatutnya. Kan ada satu AY, ada AX dengan moment at A. Moment at A dah dapat dah tadi, negatif 26.78 ni. Ini moment at A. Dapat dah. Okay, so AX tak perlulah sebab tak guna pun dalam equation. So kita cari AY dan ABY saja. Untuk AB. AB dulu, nanti kita buat BC dan CD. So AY, so taking moment dekat A. So taking moment dekat A. Negatif 26.78 plus 8.83 plus 10 kali 5, 5 bagi 2. Minus BY kali dengan 5. So dapat BY saya 21.41 kN. Okay, so next nak cari yang AY pula. So buat FY lah, total FY. So total FY, AY tolak 10 kN per meter kali dengan 5 plus BY. So dapat AY 28.59 kN. Okay. Then kita buat yang BC pula. So kalau BC tengok kat sini dia tak ada load atas dia. So BC kita tengok tak ada load apa-apa. So kita just ada moment dengan BY dan CY. So
negatif taking moment dekat B, boleh je nak taking moment kat C pun boleh, tak ada masalah. So taking moment dekat B dapat CY lah. Taking moment dekat B negatif 8.83 plus 5.38 minus CY kali dengan 4. So dapat CY negatif 0.86 kilonewton. Right. And then buat FY dapat BY 0.86. Okay, so copy pula yang CD. So kita tengok gambar kat CD ada apa? Ada point load 20 kilonewton dekat 2 meter. And then ada pin atau roller support. So ni ada DY, ni ada CY lah. Okay. And then lukislah balik. Okay, so ada, tengok dekat sini. Berapa nilai C ke D? So FEMC ke D negatif 5.38. Yang ni 0. So 0 tak adalah. Okay, tengok kat situ, refer kat end moment tu. So negatif 5.38. So taking moment dekat C negatif 5.38 plus 20 kali dengan 2 minus DY kali dengan 4. So dapat DY 8.66 kilonewton. And then CY minus 20 plus 20 DY. So dapat CY 11.34. Okay, daripada nilai yang kita dapat ni, okay, untuk array method, first step you kena buat Sheaffer diagram. Okay, kalau kita tengok dekat dalam soalan ni, dia tak ada suruh lukis Sheaffer diagram. Tapi kalau nak guna array method, kena buat Sheaffer diagram dulu baru boleh buat binding moment diagram. So, kalau ada soalan yang suruh minta buat Sheaffer diagram, jadi dah bonus lah kat situ. Okay, dia suruh buat Sheaffer diagram dengan binding moment diagram. Tapi yang cara saya nak buat ni memang kena buat Sheaffer diagram dulu baru boleh dapat binding moment diagram. Ini nama dia array method. Kalau nanti saya ajar lagi satu cara yang tak perlu buat Sheaffer diagram dapat binding moment diagram. Okay, yang ni saya ajar array method dulu. So array method nanti you pilih lah cara yang you selesa. Okay, array method first kena buat Sheaffer diagram dulu. So macam mana nak buat Sheaffer diagram? Kita buat guna calculator lah, yang sebelum ni kita buat guna calculator. Okay, alright. So first kita garis dulu A, B, C dan D. Okay. Lepas tu kita tengok dekat AY. So tengok AY nilai berapa? AY kita dapat 28.59 kilonewton. So 28.59 naik atas lah 28.59. Okay, kalau Sheaffer diagram ni boleh tengok dekat gambar rajah. Dia nak buat shape ni kan, nak buat shape ni gambar rajah. So kita tengok dekat gambar rajah dia yang asal. Okay, so ada 28, AY ada 28.59. Okay, ambil calculator, kita tekan calculator 28.59 tolak sebab arah yang berlainan kan, tolak 10 kali dengan 5 meter. So dapat negatif 21.41. So dekat BY ni nilai dia negatif 21.41. So kita tengok balik kat gambar ni. Sheaffer diagram So dapat negatif 21.41. So anggaran lah lukis straight line. So kita dah tahu dah trend kalau Sheaffer diagram ada UDL straight line kan. So negatif 21.41. Alright. So kalau tengok dekat sini BY kita dapat berapa? BY kita dapat yang ni lah yang pertama jangan tengok yang kedua, tengok yang pertama. Pertama ni BY dapat positif 21.41 right. So bila dapat 21.41 maksud dia nilai yang ni dia positif kan, dia naik atas dengan nilai 21.41. So jarak ni, bukan jarak lah. Maksudnya amount yang dekat sini nilai dia 21.41. So dengan arah positif ke sini. So close loop lah. Nak close loop. Okay, next dekat BY kita tengok dekat BC pula, member BC. BY kita dapat 0.86 kilonewton. So maknanya naik 0.86 meter. Kilonewton, sorry. So dia naik 0.86 kilonewton. So naik 0.86 kilonewton. So tengok dekat gambar ada apa dekat atas load dia? Tak ada load apa-apa kan? Tak ada load apa-apa. So constant lah long member.
long member BC dia constant. So tarik straight line long member BC. Right. So kita tengok CY pula untuk yang kedua. Okay, CY yang kedua negatif 0.86 kN. So dia turun bawah Turun bawah. So turun bawah. Ni anak panah ni just nak tunjuk je dia naik atau turun. Okay, turun bawah. So sebenarnya tak payah ada pun tak apa anak panah ni. So turun 0.86. Okay. So tengok dekat CY dekat CD pula. CY dekat CD dapat 11.34. So positif lah naik atas So naik atas 11.34. Okay, so tak ada member, tak ada apa-apa dekat member ni. So constant, lepas tu ada 20 kN kan. Saya tengok. Ada 20 kN kat center ni, in the middle. So ambil kalkulator 11.34 tolak 20. So dapat negatif 8.66. So negatif 8.66. Ni nilai ni negatif 8.66 lah. Okay. So negatif 8.66 tak ada apa-apa dekat atas member ni. So straight line. And then tengok dekat DY. DY awak dapat positif 8.66. So close loop lah. So dia close loop. Right. Okay, dah close loop. Sekarang ni sebab nama dia area method. So you kena cari area setiap ni. Setiap shape ni kena cari area berapa. So saya namakanlah ni A1. Boleh lah you nak namakan apa pun boleh sebenarnya. So saya namakan ni A1. Okay. So saya nak namakan ni A2. Nanti carilah area A1, area A2. Ni B lah. Tak apalah B je. Area B. Ni C1. Ni C2. Okay, cari area setiap ni. Okay. So untuk yang segitiga ni dulu saya terangkan. So segitiga ni, kalau tengok ni segitiga, ni adalah segitiga besar. Okay. Kalau tengok ni, dia kongruen So ni segitiga besar dan ni ada segitiga kecil. So saya keluarkan buat ratio. Okay. So buat ratio saya keluarkan, saya tunjuk kat sini lah. So sebenarnya boleh pilih mana-mana yang letak X ke depan boleh kan. Okay. So tak apa. You tahu ni panjang ni 28.59, you tekan kalkulator 28.59 campur dengan panjang yang kat sini. Daripada sini ke bawah ni berapa. So nilai dia 21.41. So campur 21.41. So panjang daripada atas ke bawah ni 50 kN. Okay. And then distance ni 5 meter. A ke B 5 meter. So 50, yang sini 50, yang sini 5 meter. So yang ni nilai dia 28.59. Ni pendek ni. Yang ni panjang ni kita tak tahu. Ini kita nak cari X. Kita namakanlah X. Okay, jap Ini 28.59. Segitiga kecil ni alamat tak muat lah. Okay, ni kita namakan X. Ini yang X. Bahagian bawah ni X yang kat sini, yang X kat sini. So ratio dia X per 28.59 sama dengan 5/50.
So dapat nilai X 2.859. So inilah nilai X awak 2.859. So kiralah baki. Berapa kat sini 5 meter tolak dengan 2.859 dapat 2.141. Baru boleh kira area. Okay. Right. So dah kira area. 2,5 darab tapak. So setengah darab tapak dia 2.859. Darab tinggi dia 28.59. Lepas tu dapat area 40.87. So area number 1 dapat 40.87. So next you kena kira. Tolong saya kirakan berapa A2, B, C1 dan C2. Okay. So okay.